Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keizinan kepada kita sekali lagi datang solat berjemaah subuh. Insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan kemudahan, keberkatan di dalam hidup kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada di dalam agama Islam. Islam itu diambil dari kata salimah. Salimah itu bermaksud sejahtera. Banyak perkataan sejahtera sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu kita ucapkan. Sedar tak sedar kita bagi salam tadi pas mayang tadi, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri pula. Tapi kena ikut aturan lah, kena kanan dulu, ya? Jangan kiri dulu. Sebab aturannya kanan dulu. Kalau kiri dulu itu jadi bid'ah, ya? Ngada-ngadakan dalam perkara ataupun urusan agama. Kita bagi salam mula dengan apa? Takbir. Takbir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan akhirnya salam itu salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera dan rahmat Allah ke atas kamu. Salam sejahtera dan rahmat Allah ke atas kamu. Kita ucap sejahtera ini, ya. Kerana apa? Kerana kita ini orang yang berada di dalam agama Islam ataupun orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hidayah Islam adalah memang orang yang sejahtera. Itu asal katanya Islam itu, asal kata Islam itu ialah salimah. Salimah itu sejahtera. Jadi ditambah pula di depannya bagi umat Islam biasanya dengan biasa pun akan disebut Muslim. Muslim itu asal katanya dari salimah juga, sejahtera. Cuma ditambahnya apa? Huruf mim yang ke depannya. Mim yang ke depan itu Muslim itu jadi maksudnya secara mudahlah untuk kita faham bahawa Muslim ialah orang yang sejahtera, ya? Orang yang sejahtera. Kita orang Islam hendaklah kita ni menjadi orang yang sejahtera. Kenapa kita nak jadi orang yang sejahtera? Kenapa? Kerana dari sejahtera itu akan lahirnya as-sakinah. As-sakinah itu ialah ketenangan. Jadi orang Islam itu sudah semestinya dia kena tenang. Yang pertama tadi dia sejahtera, kemudian dia kena tenang, sakinah, tenang dalam urusan buat kerja dunia dia, tenang dalam urusan buat kerja agama dia, tenang dalam urusan kerja buat apa juga kerja buat dia, tenang jiwa dia, tenang hati dia, tenang percakapan dia, segala-galanya tenang. Itu orang Islam. Dari ketenangan itu timbulnya apa pula? Dari ketenangan itu akan timbulnya yang pertama tadi dia sejahtera, kemudian as-sakinah, ketenangan, kemudian lagi yang kita hendaknya dalam kehidupan kita. Saya, tuan-tuan, siapa juga kalau tanya di luar sana sama ada orang tu dia mentaati perintah Allah ke, dia langgar perintah Allah ke, apa juga, ya, segala macam orang yang di luar sana mesti nak yang terakhir ini, iaitu apa? As-sa'adah.
As-sa'adah itu apa? Dia nak bahagia. Semua orang kat dunia nak bahagia. Kita tanya siapa juga kat dunia ni, mesti dia kata, oh saya nak bahagia. Ya, mungkin bahagia pada dia nak apa? Harta, kekayaan dan sebagainya. Mungkin bahagia pada orang lain, dia nak kesihatan dan sebagainya. Mungkin bahagia pada orang yang lagi satu itu, dia tak nak kesihatan, memang dia dah sihat dah, harta benda dia tak nak. Tapi dia nak apa? Dia nak keluarga yang bahagia. Sebab keluarga dia bermasalah, ya? Dia nak bahagia. Jadi orang Islam ni akhirnya dari sejahtera itu memang nak bahagia. Semua nak bahagia. Tanya juga siapa pun nak bahagia. Untuk kita bahagia, mesti syarat yang pertama itu tadi, yang kedua itu tadi ada. Iaitu apa? Kita sejahtera dulu, kita tenang dulu, hati kita, jiwa kita, baru akan datangnya bahagia. Seandainya dua itu tak ada, yakin dan percayalah kita tak sejahtera. Tak sejahtera itu bukan Islam yang sebenarnya. Tidak melaksanakan perintah Allah SWT, larangan Allah pun kita buat, langgar segala macam. Itu kita tak akan dapat ketenangan. Bila tak dapat ketenangan, makanya bahagia pun takkan kunjung tiba. Cakaplah dengan di mulut, aku nak bahagia, aku nak bahagia, semua nak bahagia. Kalau kita tanya budak sekolah rendah, dia nak bahagia juga, ya? Dia nak apa? Dia nak apa yang dimiliki oleh rakan dia. Rakan dia beli handphone dan sebagainya. Dia nak juga pada dia bahagia dia begitu, ya? Dia nak tenang, yang belajar dengan tenang, dia nak berjaya dalam apa waktu dia belajar. Orang tua lain lagi bahagianya, berbeza-beza. Syarat yang pertama itu tadi mesti ada, iaitu sejahtera. Dan yang kedua, kita itu sakinah, tenang untuk bahagia. Jadi nak tenang, nak bahagia, semua itu, semua sekali itu dengan apa? Dengan kita mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Ini yang paling asasnya. Kemudian ditambah dengan apa? Kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kita kepada bahagia. Kenapa kita nak ambil sunnah Nabi Muhammad SAW? Kerana sunnah Nabi Muhammad SAW itu ialah ma sadara dari Nabi SAW. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW berupa apa? Berupa qaulan, perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ikut perkataan Nabi Muhammad SAW, kata gini, kita buat, ya? Kemudian fi'lan, perbuatan Nabi Muhammad SAW pun kita ikut. Kemudian lagi apa? Takrir Nabi Muhammad SAW, diam atau pengakuan Nabi Muhammad SAW tentang sesuatu perkara. Maka insya-Allah kita akan selamat, kita akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Lagi, saya ingin bawakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan sejahtera ini. Jadi kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya, ini menandakan, hadis ini menandakan bahawa sejahtera itu memang sangat dititik beratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Afshus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah kalimah sejahtera, ucapkanlah kalimah sejahtera, ucapkanlah Assalamualaikum, Afshus salam. Lepas Nabi Muhammad SAW kata Afshus salam, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, Nabi teruskan lagi hadis tersebut dengan apa? Dengan cara macam mana kita nak sebarkan sejahtera. Sebab orang Islam itu, Muslim itu ialah orang yang sejahtera. Ada ulama mengatakan seorang Muslim sejati itu orang yang sejahtera diri dia dan dia juga mensejahterakan orang lain. Bukan dia saja yang sejahtera, bukan dia saja dia sedap, bukan dia saja dia suka makan, minum dan sebagainya, tetapi dia juga mensejahterakan orang lain. Sebab Nabi Muhammad SAW sambung hadis tadi, Afshus salam wa at'imut ta'am. Kata Nabi, berilah makan dan jangan makan. Ada man arafta wa man lam ta'rif, kata Nabi.
kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tak kenal. Nabi kata beri makan kepada tadi yang pertama tadi sebarkanlah salam, ucapkanlah salam, kemudian beri makan kepada orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tak kenal. Orang yang engkau kenal tu siapa? Lebih-lebih lagi kaum kerabat kita, ya? Kemudian jiran kita, tetangga kita, rakan-rakan kita dan yang lain-lain yang kita kenal. Yang tak kenal tu siapa? Yang tak kenal tu ramai. Ramai kita tak kenal, ya? Kita jumpa ke mana-mana, tahu yang siapa untuk nak bikin berhighland ke dari sini, dari Tafah, singgah sekejap, apa semua, ya? Nak makan, kedai makan, sebagainya. Jumpa tengok dengan anak-anak kecil, pergi jalan-jalan mana mata hala, ya? Pergi balik Kuala Lumpur, kita tak kenal orang tu. Tapi seandainya kita ikut hadis Nabi Muhammad SAW ini, mana kita akan jadi orang yang sejahtera, Muslim yang sejati, sejahtera diri kita dan sejahterakan orang lain. Belanja lah orang tu, tak kenal pun, ya? Budak pun, anak-anak siapa pun, ya? Tanya nak mana, kami nak pergi Cameron Highland, adalah satu kereta, naik satu kereta, ya? Kita tengok orang tu biasa-biasa je, ya? Tengok anak ambil pakcik bagi duit, ya? Belanja sana, beli strawberry ke apa ke, itu orang yang sejahtera diri dia nak sejahterakan orang lain. Ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Belanja tu bukan orang yang kenal je. Begitu juga bagi salam. Dan tanda akhir zaman itu apa? Salah satu tanda akhir zaman ialah, saya nak kaitkan dengan makna yang pertama hadis tersebut, ialah apabila orang memberi salam hanya kepada orang yang dia kenal sahaja. Tanda akhir zaman. Betul tak? Saya sendirilah, ya? Kadang-kadang kita tak kenal. Kita kenal Haji Fidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya? Bila tak kenal tu, dalam bahasa tambah-tambah ni mereka pun tak tengok kita pun, ya? Buat tak tahu je. Kita pun buat tak tahu je, ya? Sepatutnya selepas daripada ini, kenal ke tak kenal ke, kita bagi salam. Ikut hadis Nabi Muhammad SAW, ikut sunnah Nabi. Berupa perkataan Nabi itu tadi, Nabi kata afsyas salam wa atin wa ta'am ala man arafta wa man lam ta'rif. Berilah salam, yang beri makan kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Itu orang Islam, orang sejahtera. Untuk sejahtera lagi, sebenarnya dia dalam sebuah ayat, ya, ayat Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, dicerita dengan panjang lebar, surah 177 yang ini saya bacakan pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mal 'ala hubbihi dhawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." Surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah dikatakan kebajikan yang sebenarnya apabila kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu bukan kebajikan yang sebenarnya. Akan tetapi Allah berfirman, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man amana billah. Jadi kebajikan, nak bahagia, nak tenang, kena tahu juga apa kebajikan yang sebenar di dalam Islam, kebajikan yang hakiki. Kebajikan yang sebenar di dalam Islam ialah bukan kamu menghadap ayat ini, kalau ikut tafsir ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani, ya? Yahudi dan Nasrani. Bukanlah kebajikan yang sebenar itu kamu menghadap timur dan barat, ya? Kalau dalam tafsir Ibn Katsir, dan ada juga yang mengatakan kan sebelum itu menghadap umat Islam menghadap sembahyang menghadap Baitul Maqdis, ya? Kemudian terus bertukar, ya, ke Masjidil Haram ataupun Kaabah, itu menghadap timur dan barat. Bukanlah kebajikan yang sebenar kamu menghadap timur dan barat, tetapi kebajikan yang sebenar yang mesti ada pada seseorang itu ialah man amana billah. Orang itu mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian wal malaikat, beriman kepada malaikat. Kemudian wal kitab,
beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada nabi-nabi. Ini ialah termasuk sebahagian dari rukun iman yang kita bicarakan. Seperti mana saya bicarakan lepasnya, rukun iman. Nak bahagia, nak melaksanakan syariat Islam itu, yang pertama sekali mesti ada ialah apa? Akidah, kepercayaan kita, iaitu rukun iman. Rukun iman, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, percaya kepada nabi, kemudian percaya kepada hari akhirat, kemudian percaya kepada qada dan qadar. Di dalam sini dia tak masuk qada dan qadar, ulama ambil dari ayat lain menandakan itu adalah juga rukun iman juga, ya. Baik, ini asasnya. Dan dalam kita membicarakan, kalau kita bicarakan tentang bid'ah itu asal katanya bada'ah itu asal mulanya bermakna positif. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dalam surah Al-Baqarah, ya. Badi'us samawati wal ardh, bada'ah itu badi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan as-samawati wal ardh. Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ya, dan bumi. Jadi ini adalah merupakan ayat menandakan yang pertamanya bid'ah itu asal kata bada'ah itu cipta itu ialah cipta sesuatu yang belum ada lagi. Maknanya positif, Allah cipta langit dan bumi. Bila Allah kata jadilah, Allah mengenaki sesuatu pun fayakun, jadi. Ini yang pertama. Kemudian dia pergi kepada ibtada'a itu, dan boleh jadi di ujungnya akan jadi juga bid'ah. Dari segi bahasa, bid'ah itu asal katanya mencipta sesuatu yang baru. Mencipta sesuatu yang baru itu sama ada apa? Berbentuk dalam kehidupan keduniaan kita dan lain-lain lagi. Contohnya dulu tak ada sudu, sebelum kita sudu tak ada sudu, orang baru sudu. Itu cipta yang baru. Dulu tak ada motosikal, ada motosikal. Dulu tak ada kereta, ada kereta. Itu bukan bid'ah. Tapi asal katanya apa? Bada'ah, mencipta sesuatu yang baru juga, ya. Itu dari segi bahasa, lughatan. Tetapi dari sudut istilahnya, istilah bid'ah itu, kena faham, bid'ah ialah mengada-adakan sesuatu perkara baru di dalam agama. Ini tak boleh. Buat sesuatu perkara baru dalam agama. Jadi tidak bersandar kepada apa? Tidak bersandar kepada Al-Quran, tidak bersandar kepada hadis Nabi Muhammad SAW, tidak bersandar kepada ijma' ulama, tidak bersandar pada qiyas dan ijma' ulama. Itu dia bid'ah, cipta sesuatu yang baru. Contoh apa? Angkat takbir Allah Maha Besar. Dia tak ada Allah Akbar, tapi Allah Maha Besar dalam bahasa Melayu. Boleh ke tak boleh? Itu dah bid'ah, tak boleh. Contoh yang saya bagi tadi, ya, bagi salam kiri dulu, bukan kanan dulu, kiri dulu lepas sembahyang. Itu bid'ah. Itu bid'ah dalam apa? Dalam fiqh, dalam ibadah. Tetapi dalam akidah, bid'ah dalam akidah itu ialah apabila ada orang mengatakan bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada penolong Allah. Penolong Allah itu adalah anak Allah, mak Allah dan sebagainya disebut, ya. Itu bid'ah. Mencipta sesuatu perkara baru di dalam akidah. Yang ini tertolak. Kemudian sekarang, ya, adalah macam-macam, ya, perbahasan kita, yang di media sosial berkaitan dengan roh dan segala macam lah, roh berpindah kepada orang lain dan sebagainya tu, ya. Moga Allah SWT mengampuni, ya, mengampuni kita semua, ya, dalam berbahas perkara ini, mengampuni orang-orang yang mungkin tersilap, melepaskan kata-kata berbicara tentang sesuatu perkara yang memang
tidak berapa tepat dari sudut agama kita. Moga-moga Allah SWT mengampuni, insya-Allah sebab semua orang itu ada salah Tapi yang kita nak tahu pada pagi ini bahawa roh itu memang tak boleh berpindah kepada orang lain. Ya, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Bila dia orang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, kena kata apa? Qul ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Ya. Kita tak tahu banyak pun tentang roh. Kita tahu roh tu ada kat mana. Kita tak tahu roh kat mana. Dan adalah perbahasan ulama lepas matinya seorang itu roh dia pergi mana. Ada yang kata roh itu badan yang Allah, ada yang kata itu bersama berada di alam kubur, alam barzakh, tapi tidaklah ada di dalam jasad dia. Macam-macam. Wallahu a'lam, yang tahu ni Allah Subhanahu wa taala. Dan berpindah roh itu sekali-kali tidak. Dari roh Sayyidina Abu Bakar berpindah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, roh tak mungkin. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, roh itu berpindah pula kepada Sunan Gunung Jati, roh tak mungkin. Kalau itu pula nanti dari roh Sunan Gunung Jati berpindah pula kepada roh Tuan Haji Fidah Umar, lagi tak mungkin tidak, roh itu tidak berkongsi roh itu milik seorang dan nantinya akan dihitung di akhirat kelak, akan diberikan balasan kaitan apa yang telah dia lakukan di dunia ini, insya-Allah Baik, saya teruskan lagi wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala ala hubbihi itu bermaksud dia nafkahkan harta yang dia suka. Nafkah harta yang dia suka merupakan kebajikan yang sebenarnya juga. Ketika mana turunnya surah ataupun turunnya ayat juzuk 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Anas bin Malik berkata dia berada dekat dengan Abi Talha. Dia kata bila turun ayat juzuk 4 ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bukanlah kebajikan yang sebenar-benarnya selagi mana kamu tidak menafkahkan harta ataupun apa yang kamu miliki, yang kamu suka, yang kamu miliki. Abi Talha dia bila dengar ayat ni dia kata Allah turun ayat ni. Bila turun ayat ni dia jumpa Nabi, dia kata aku ada sesuatu yang paling aku sayang, iaitu kebun kurma Bayruha. Kebun kurma Bayruha, dalam tu adalah sungai ataupun perigi dekat masjid Nabi. Dia kata aku nak sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya, Nabi kata kat dia, lebih elok kamu itu sedekah kepada kaum kerabat kamu, kaum kerabat kamu yang dekat. Kemudian dia pun sedekahkan, mewakafkan kepada siapa? Kepada kaum kerabat dia dan kepada anak-anak pakcik dia. Ini Abi Talha. Jadi ayat itu bersangkutan dengan apa? Bersangkutan dengan bukan sekadar menafkahkan apa yang kita miliki itu yang kita suka, tapi kita nafkahkan juga kepada dawil qurba. Ayat yang seterusnya itu dawil qurba itu ialah kaum kerabat kita dahulu, kena bagi pada kaum kerabat dulu. Kemudian wal yatama itu ialah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ialah orang-orang dari segi asasnya tidak boleh memenuhi keperluan makanan dia, makan tak cukup. Kemudian tak dapat nak memenuhi keperluan pakaiannya, pakaian pun tak mana cukup. Kemudian lagi tidak dapat memenuhi keperluan apa? Kediaman dia dan keluarga dia. Kediaman dia teruk benar. Kalau datang hujan habis, tak macam orang lain. Itu orang miskin. Orang miskin. Wabnis sabil itu ialah orang-orang yang apa? Orang-orang yang wabnis sabil itu ialah orang-orang yang bermusafir, orang-orang yang bermusafir ataupun ialah orang musafir lah, orang musafir yang berada di dalam kesusahan. Bukan orang musafir yang senang Ramai orang musafir senang kita tengok kaya-kaya yang musafir, tengok kereta memang sebagainya. Tapi kita kena tengok juga orang musafir yang kekurangan. Naik bas tiket bas habis tak ada nak beli tiket bas, duit pun tak ada. Ramai duduk masjid ni kan,
duduk, dia tengok dia sedih macam tak laku. Itulah Ibn Sabil, ya, orang yang susah dalam perjalanan. Wasailin, wasailin itu ialah orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta ini kita kena beri. Datang orang meminta itu kita kena beri. Fa ammas-sa'ila fala tanha, ya. Kita orang yang minta itu jangan kamu pergi dia, jangan kamu caci dia, ya. Kita kena bagi. Wa fir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas-salah, mendirikan salat. Wa ataz-zakat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janjinya idza ahadu, apabila dia berjanji. Jadi kebajikan yang sebenarnya lagi ialah orang itu dirikan sembahyang, seperti yang saya sebutkan tadi. Merdeka hamba tak ada lah, hamba dah sekarang ni tak ada dah, ya. Mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini memang kita nampak macam mudah, tapi susah. Sebenarnya yang saya sebutkan ni, sabar, menurut ulama, sabar, maqam, tingkatan sabar yang paling tinggi itu ialah sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Itu maqam yang paling tinggi. Dan sabar meninggalkan larangan Allah. Dua ni adalah ketingkatan sabar yang paling tinggi, ya. Sabar yang di tempoh ujian kita sabar, itu baru level yang bawah. Level yang tinggi ketaatan. Mau tidaknya, apabila seorang itu memiliki harta yang banyak, ingin mengeluarkan zakat, contohnya ada juta-juta, zakat dia pun ratus-ratus ribu. Zakat ratus-ratus ribu, kalau orang tu tak sabar, dia tak keluarkan zakat. Banyak ratus ribu, macam-macam dia boleh buat dengan ratus ribu. Ataupun orang tu ada ratus ribu, ya, zakat dia berpuluh-puluh ribu, dia nak keluarkan tu susah, ya. Tu nak keluarkan zakat ni susah, ya. Banyak. Itu sabar yang dikatakan oleh diri. Orang yang bila dia banyak ada tu keluarkan juga, itulah kebajikan yang sebenar disebutkan di dalam ayat ini, ya. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Jangan disebut sekarang sebut ada janji Melayu. Saya tak pasti janji Melayu dengan janji bangsa lain macam mana. Allah alam janji Melayu itu macam mana, kan? Tapi kita nak janji lapis lah, untuk lebih berhati-hati. Wala taqulunna li syai'in illa insya-Allah. Jangan kamu kata sesuatu melainkan kamu lapis dengan perkataan insya-Allah. Jangan kita confirm. Tak apa, mesti aku pergi ya. Confirm aku pergi. Jangan macam tu. Kita kena lapis insya-Allah, insya-Allah aku akan pergi, insya-Allah aku akan selesaikan, insya-Allah, 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 insya-Allah aku maksud dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, insya-Allah aku akan buat. Kita kena kata macam tu. Itu orang Islam yang menjadi mesti wajib, sebab kita tak tahu. Kita tahu apa yang boleh kita buat lepas tu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Wa ma tadri, Allah kata tidak tahu. Seorang itu dia tak tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Seorang itu tidak tahu apa yang dia akan buat esok. Dia pun tak tahu. Oh janji mesti aku pergi je lah. Tengok-tengok esok tak apa nak sihat. Macam hari ni lah, saya pasal pakai ni, sebenarnya saya pakai lip balm, saya punya bibir panas, dia mekah, itu saya pakai, macam tak apa selesa, itu jadi janji kena insya-Allah. Dan insya-Allah kita tu bukanlah insya-Allah untuk memungkiri janji. Istilah insya-Allah insya-Allah itu sebenarnya kita dah kita nak pergi pun, tidak seperti itu. Dalam Islam insya-Allah itu kena ada ikhtiar kita untuk melaksanakan janji kita juga, ya. Dan disebutkan lagi kebajikan yang sebenarnya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan, wa hinal ba's, dan di dalam peperangan. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingin sebutkan, ya, nak kata sabar, ya, sabar, ya, di dalam ketaatan dan sebagainya. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Afdalus sadaqah. Apa dia sedekah yang paling afdal? Afdalus sadaqah. Afdalus sadaqah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahih. Sahih itu bukan betul, bukan benar. Sahih itu menjadi sihat. Yang di sini sihat. Kamu bersedekah ketika mana kamu sihat. Ya? Waktu kita sihat, kita sedekah waktu kita. Bukan waktu kita tak sihat baru semangat. Tapi boleh juga, tak ada masalah pun, ya, tak ada masalah. Ni Nabi kata, ni yang afdal. Waktu sihat sedekah. Syahih. Syahih itu lagi tamak. Kalau di terjemahan sini, waktu kamu lagi tamak, maknanya waktu kamu memang memerlukan, kamu sedekah, waktu kamu memerlukan. Duit ada sikit, tiba-tiba datang orang minta sedekah. Sikit itu sebenarnya memang kita perlukan sangat-sangat. Untuk apa? Untuk keperluan kita yang satu lagi. Tapi Allah kesian yang orang datang minta sedekah, kita pun bagi. Itu afdal sedekah. Ya. Kemudian ta'mulul ghina. Waktu kita ingin kaya, kita jangan simpan duit yang nak cukupkan ratus ribu, nak cukupkan puluh ribu, ratus ribu, juta, simpan. Datang orang nak buat masjid, kita nak buat masjid kat sana, kita minta wakaf apa semua kan. Aku nak kena simpan ni. Orang nak datang minta sedekah wakaf apa semua. Dia pun keluarkan. Bila keluarkan itulah seafdal sedekah. Sebab apa? Sebab waktu itu dia memang nak kaya. Nak kaya, dia sedekah tu dah kurang duit dia, jumlah duit dia, ya. Kemudian wa takhshal faqr. Dan sedekah yang afdal itu ialah apabila dia takut miskin. Maknanya apa? Memang dia berkendak akan sangat pada harta itu. Tiba-tiba datang orang minta sedekah, nanti disedekah juga. Itulah seafdal sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih. Bila kita jumpa, kita baca dalam kitab, kita jumpa kalimah muttafaqun alaih, bersepakat ke atasnya, ya. Muttafaqun alaih itu bermaksud hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita cari dalam kitab Sahih Muslim ada, kita cari dalam kitab Sahih Bukhari pun ada juga. Itu namanya muttafaqun alaih bila kita baca kitab, baca buku agama, ya. Kemudian ada lagi sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah 'alal masakin sadaqah. Sedekah kepada orang-orang miskin itu hanya berpahala satu sedekah saja. Ini saya nak kaitkan dengan dawil qurba itu tadi, dengan kaum kerabat. Apabila kita bersedekah kepada orang miskin, kita mendapat satu pahala sedekah pada orang miskin, ya. Wa 'ala dawir rahim fintan, kata Nabi. Dan apabila kita bersedekah kepada kaum kerabat kita, yang tambah-tambah lagi kaum kerabat kita itu miskin sama juga macam orang yang miskin tadi, memerlukan sama macam orang yang perlukan tadi. Orang miskin itu maknanya sadaq, dia dapat fintan. Fintan ini tu bermaksud dia dapat dua pahala ganjaran kebajikan yang Allah akan bagi kepada dia. Dua. Yang pertama, sadaqah. Dia dapat pahala sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia dapat wasilah. Dia dapat pahala menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat dia. Berkasih sayang dengan kaum kerabat dia. Memang dia dapat pahala sedekah, kemudian dapat pahala menghubungkan silaturahim pun dia dapat juga. Fahum aulan nas bika. Kerana apa? Kerana kaum kerabat itulah orang yang aulan nas bika, orang yang paling utama untuk kamu, ya. Wa bidirika, dan berhak mendapatkan apa? Kebajikan daripada kamu. Wa yata'ika, dan berhak mendapatkan pemberianmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita ketenangan. Yang pertama sekali kesejahteraan, kemudian ketenangan, kemudian kebahagiaan. Bahagia itu yang kita nak cari. Sebenarnya bahagia, tafsiran bahagia itu memang sangat berbeza-beza di antara satu sama lain. Bagi orang yang tak sihat, bahagia dia nak sihat. Bagi orang yang ada banyak masalah, walaupun sesihat mana pun, dia nak bahagia, dia nak masalah dia. Betul tak?
Bagi orang kaya, ya, orang kaya dia bahagia dia kadang-kadang bukan terletak pada harta dia. Memang dia kaya lah, tetapi dia nak bahagia yang lain. Mungkin dia kaya tetapi ada krisis rumah tangga dan sebagainya mungkin, ya. Dia nak bahagia tu bahagia hubungan secara kekeluargaan dan sebagainya. Jadi berbeza-beza. Untuk itu berikhtiarlah, berusahalah, berdoalah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bahagia dengan melaksanakan segala ajaran agama kita, agama Islam secara istiqamah sampailah akhir hidup kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berdosa sekalipun, banyak mana dosa dia sekalipun, dia tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya? Allah marah orang yang berputus asa. Banyak dosa tu, biarlah memang aku dosa, memang aku jahat, memang tak boleh begitu. Allah nak apa? Kembali pada dia. Kembalilah. Bila dia bertaubat, Allah insya-Allah Allah SWT akan ampuni dosa dia. Dengar hadis Nabi Muhammad SAW, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba. Orang yang bertaubat dari segala dosanya, dia itu kama la dhanba, dia macam tak ada dosa lagi. Ya? Maknanya dia ampunkan oleh Allah SWT. Istighfar, ampun oleh Allah SWT. Baik, rasa saya sekadar itu pengajaran, peringatan, nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Moga bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.